Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita dihebohkan, kita digemparkan dengan berita pengesahan masuknya adik Zahid Hamidi ke dalam PAS. Berita itu disambut oleh pemimpin PAS, Perikatan Nasional dan khususnya Walaun dengan gembiranya hati mereka. Ada yang melompat kegirangan seakan-akan macamlah mereka tu dapat menang durian runtuh. Macamlah mereka tu dapat kemenangan, macam sudah menjadi pentadbir negara ini. Dan mereka tiba-tiba lupa diri, lupa daratan. Seakan-akan mereka dah mengalahkan Zahid Hamidi, dah mengalahkan Anwar Ibrahim dan menghancurkan UMNO dan juga Barisan Nasional serta Kerajaan Perpaduan ini. Persoalannya, sejauh manakah kemasukan adik Zahid Hamidi ke dalam PAS boleh membawa kemenangan besar atau boleh mengubah lanskap politik Perikatan Nasional khususnya PAS? Rupa-rupanya, kemasukan adik Zahid Hamidi ke dalam PAS tidak jadi kudis buat UMNO. Itu yang harus diketahui oleh Walaun. Kemasukan adik Zahid Hamidi tidak akan membuatkan UMNO menjadi apa-apa. Tiada kesanlah katanya macam tu. Tindakan adik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi iaitu Abdul Hakim menyertai PAS tidak menjadi kudis kepada Parti Melayu itu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puad Zarkasi berkata, Hakim bukanlah individu heavyweight dalam UMNO yang boleh memberi kelebihan kepada PAS. UMNO tidak hairan. Hakim masuk PAS. UMNO jalan terus. Mad Tyson, Muhammad Taib kembali kepada UMNO. Kita tunggu Anwar Musa. Apa PAS dapat darinya? Kalah lagi teruk di Nenggiri, kata Puad Zarkasi. Memang ada kebenaran apa yang dicakap oleh Puad Zarkasi. Kemasukan pemimpin-pemimpin yang disebut heavyweight ke dalam PAS Perikatan Nasional tidak membawa apa-apa makna pun. Bahkan memberi kesan lebih teruk apabila PAS kalah lagi teruk di Nenggiri. Tidak ada apa dalam PAS baik manis iman, survival politik atau perjuangan Islam. UMNO tidak hairan siapa keluar parti. Di bawah Zahid, UMNO punyai bargaining power sendiri. Katanya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Semalam Abdul Hakim secara rasmi menyertai PAS selepas menyerahkan borang keahlian kepada Presiden parti itu, Abdul Hadi Awang di Ibu Pejabat PAS di Kuala Lumpur. Penyertaan Abdul Hadi ke dalam Parti Islam itu diumumkan oleh Yang di-Pertua PAS, Bagan Datuk Muhammad Misbahul Munir Masduki. Hari ini, dalam sejarah, adik Presiden UMNO Zahid Hamidi telah menyertai PAS secara rasmi. Alhamdulillah, kata Muhammad Misbahul dalam satu rakaman video yang dimuat naik di Facebook Parit Buntar. Turut kelihatan dalam video itu ialah ahli Parlimen Bacok Muhammad Sahir Sulaiman. Sementara itu, Muhammad Puad secara sinis berkata individu yang layak menerima penghargaan kerana menyertai PAS adalah Muhammad Taib dan Anwar Musa. Ini kerana kedua-dua tokoh ini merupakan bekas pemimpin kanan UMNO. Bagaimanapun, Muhammad yang juga bekas Menteri Besar Selangor kembali ke pangkuan UMNO. PAS kata hari ini dalam sejarah bila Hakim adik Presiden UMNO sertai PAS, sepatutnya yang lebih layak terima pengiktirafan itu ialah Muhammad atau Anwar Musa. Mereka berdua bekas naib presiden dan setiausaha agung UMNO. Hakim bukan heavyweight. Mungkin pandai meniaga. PAS jangan lebih sudu dari kuah, katanya. Tambah Muhammad Puad, parti lain dengan seperti amanah tenang apabila bekas Mursidul Ampas Nik Omar Nik Aziz bertanding atas tiket parti itu di Dun Cempaka pada tahun 2018. Mengingatkan PAS, Muhammad Puad berkata, bekas Presiden PAS Asri Muda menjadi ahli UMNO dari tahun 1989 hingga dia meninggal dunia 1992. Jadi saudara-saudara sekalian, ini pesanan kepada Walaun dan juga penyokong Perikatan Nasional.
Jangan terlalu gembira hanya dengan kemasukan adik Zahid Hamidi kerana belum tentu kemasukannya itu boleh membawakan kemenangan ataupun itu hanya akan membawa kekalahan. Sekian dulu. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Tajuk ulasan kali ini dipetik daripada mykmu.net, kemunafikan politik Perikatan Nasional. Pemimpin Perikatan Nasional, terutamanya PAS dan PPBM, Parti Bersatu Malaysia, memang dikenali dengan kegemaran bermain dengan teori konspirasi. Setiap kesempatan yang ada akan digunakan sebaik-baiknya. Modus operandi mereka mudah. Pemimpin akan memberikan isyarat dengan memulakan isu yang biasanya bukan isu. Tetapi di dalam kegairahan mereka untuk memainkan isu, seringkali mereka lupa atau tidak membuat rujukan. Kerap kali dapat kita lihat isu yang mereka mainkan akhirnya memakan diri sendiri. Apabila isyarat sudah diterima dari pemimpin, cyber trooper berbayar akan menyebarkannya di laman media sosial. Kemudian, cyber trooper yang tidak berbayar yang terdiri daripada penyokong mereka akan menyambut dengan menjadi lidah penyebar berita tanpa mengetahui hujung pangkal cerita. Sebagai contoh, baru-baru ini Pulau Pinang menerima kunjungan 3 buah kapal perang dari negara China. Pelbagai cerita direka dengan harapan naratif kerajaan sekarang sedang menerima ideologi komunisme dari China dapat disebarkan. Kebetulan pula sebelum itu tular berita mengenai pencerobohan kapal perang dari China di perairan negara. Dikaitkan dengan berita kunjungan kapal perang dan dicipta kebimbangan kononnya kedaulatan negara kini terancam, ditimbulkan persoalan. Mengapa kerajaan masih lagi menerima dengan mesra kunjungan tersebut sedangkan perairan negara sudah dicerobohi? Memang menarik plot cerita yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Tetapi mereka lupa adalah kunjungan kapal perang dari negara luar bukanlah perkara yang asing. Pada bulan Mei, Amphibious Squadron 5, Tentera Laut Amerika Syarikat US Navy melakukan pendaratan dengan kapal USS Somerset. Latihan itu berlangsung dari 29 Mei 2024 hingga 6 Jun 2024 di Kuantan dan Kuala Terengganu. Bukankah Terengganu adalah negeri pentadbiran PAS? Kemudian, Armada Pasifik Tentera Laut Rusia berlabuh di Georgetown dari 14 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2024. Tidak cukup dengan itu, pada 15 Oktober 2024, 2 kapal tentera laut Jerman berlabuh di terminal kapal persiaran Pelabuhan Klang. Persoalannya, antara China, Rusia, Amerika Syarikat dan Jerman, negara manakah yang banyak membekalkan senjata kepada Israel? Saudara-saudara sekalian, penerangan yang amat luar biasa ini membuatkan kita tertanya-tanya kemunafikan politik Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.